yang kita nak bawa pada malam ni lah, ataupun kita nak bincangkan pada malam ini. Yang mana topik ni dah dibincangkan dah lama dah sebenarnya, tapi kita nak discuss balik. Mungkin hari ni dia akan timbul satu soalan berkenaan dengan moratorium dan sebagainya. Jadi saya tanpa melengahkan masa, saya nak pass terus kepada speaker kita, Puan Siti Ruqayyah. Dipersilakan. Okay, terima kasih GM Syed. Saya tengah share screen sekarang. Boleh nampak? Boleh Boleh. Okay. Jadi tajuk kita hari ini MRTT atau MLTT. Dan saya yakin actually kita semua ramai yang sudah tahulah pasal MRTT dan MLTT ni. Ada masih yang tak pernah dengar tak? Yang tak tahu ke? Yang tahu boleh tulis 1, yang tak tahu boleh tulis 0. MRTT dengan MLTT. Semua pernah dengar? Pernah jual rumah. Oh, ada juga yang tak tahu ni 0. Okey, tak apa, sajalah kita tanya dulu kan. Jadi actually MRTT atau MLTT ni dia salah satu cabang dalam bidang financial. Terima kasih. Jadi kita study baliklah hari ni apa itu MRTT dan MLTT, and then kita tengok macam mana kita nak jual kepada klien kita lah, nak educate klien kita pasal MRTT dan MLTT ni. Jadi itulah macam saya sebut tadi, dua ni ialah salah satu cabang lah dalam bidang financial. Jadi berkaitan jugalah dengan bidang takaful kita. And then sebelum saya mula, saya cerita sikit lah pasal latar belakang. Nama penuh saya Siti Ruqayyah binti Abdul Hamid. Boleh panggil Siti, Ruqayyah ataupun ada yang panggil Citek juga. Saya berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Saya menetap di Kulim, Kedah. Saya bekerja di Kulim High Tech. Saya dah berkahwin dan 3 orang anak. Jadi sedikit latar belakang lah bagi yang siapa yang tak kenal lagi. Saya join SFG, saya rejoin actually awal tahun ni bulan 3. Okay, sedikit lah pasal saya. Kalau ada nak tanya boleh tanya. Saya continue kepada slide. Jadi untuk MRTT dengan MLTT ni actually huruf T yang dekat belakang ni ialah bermaksud takaful. And then dia punya pair MRTA dan MLTA. Jadi yang ni assurance. Jadi assurance ni kita tahulah yang conventional punya lah. Jadi kita kalau sebagai orang Islam kita ambil yang takaful lah. Dan biasanya kalau pergi dekat bank, kita akan buat loan kan. Loan, kita punya loan tu biasanya dia akan ada I financing. I financing tu maksudnya Islamic lah. Islamic punya financing. Dan normally bank dia akan bagi yang T lah. Dia memang wajib bank buat macam tu. Takkan bagi kita tiba-tiba dia bagi kat kita yang assurance. And then hari ni kita akan revision lah apa perbezaan MR dengan ML ni. Okay. Kena clear dulu. Okay, dari segi maksud dia, MRTT tu, R tu maksud dia reducing. Jadi maksudnya tempoh perlindungan dia tu menyusut. Kalau MLTT pula, L tu maksud dia level ataupun leverage. Contoh MRTT ni kalau kita tengok dari segi graf, ini tahun, dia punya perlindungan tu menurun. Kalau MLTT pula, perlindungan dia sama. Contoh kita ambil daripada 0 sampai 35 tahun. Selama 35 tahun ni perlindungan dia tidak berubah. Tapi MRTT ni dia berkurang ikut kita punya loan tu lah. Bila loan kita habis, dia punya perlindungan pun habis.
Okey. Seterusnya dari segi pelindungan pula, MRTT ni dia melindungi kematian dengan hilang upaya sahaja. Tapi untuk MRTT kita boleh ada lagi satu perlindungan, iaitu perlindungan untuk sakit kritikal. Yang ni kita boleh tambah dari sekarang generasi pun dah ada sakit kritikal, Neo, Jannah. So ada kelebihan lah dekat MRTT ni. Contohnya kalau orang tu terkena sakit kritikal, dia boleh ambil bayaran pampasan tu untuk settlekan loan rumah dia. Jadi dah tak perlu bayar lah. Ada satu kelebihan lah kat situ untuk MRTT. Lepas tu dari segi pembayaran, biasanya MRTT ni kita lump sum, kita masukkan dalam loan. MRTT kita bayar bulanan. Dan jumlah yang dilindungi macam saya cakap tadi, dia berkurang sepanjang tempoh perlindungan. Yang MRTT ni dia kekal. Sekejap lagi saya tunjuk graf, lagi senang kot nak faham daripada graf sana. Sebelum pergi dekat graf, nak bagi satu senario lah. Bagi satu senario bila kita nak dapatkan loan di bank, loan rumah lah. Contoh loan rumah tu 300k. Jadi dia punya loan tenor 35 tahun. Jadi bank akan bagi kat kita loan 90% daripada harga rumah tu. 90% daripada harga rumah tu 270k. Dan lagi balance tu bank akan bagi kat kita juga lagi 5%. 5% tu untuk urusan-urusan lain lah. Urusan legal fee, lawyer tu lah, valuation fee dan juga MRTT. Jadi untuk kes ni contoh dia punya legal fee 8k, valuation fee 2k dan MRTT untuk cover jumlah harga rumah ni dan selama 35 tahun ni jumlah yang perlu 10,000. Contoh masa ni umur dia dah 40 tahun. Jadi dia mahal sikit lah. Jadi kalau ikut ni kalau kita total tu dah lebih 15k dah. Dia jadi total ni 10 tambah lagi 10. Total dia 20k. Jadi klien tu dia kena bayar extra 5k. Dia kena buat keluar duit dia sendirilah. Jadi biasanya kita nak masuk rumah kita kena guna banyak duit kan. Jadi biasanya kalau boleh akan minta bank lah adjust bagi cukup-cukup je semua tu. Kalau bank dia boleh adjust. Jadi bila bank adjust, contohnya bank buatkan MRTT ni 5k je. Dan 5k tu hanya cover selama 20 tahun. Lagi 15 tahun tak ada coverage. Jadi kat sini kita sebagai ejen kita boleh memainkan peranan kita lah untuk offer klien ambil produk kita untuk cover yang lagi lebihan tahun tu. Okey ke? Boleh faham ke? Ke saya? Faham. Okey. Okay, Jap, nak tanya, maknanya di sini asal-asalnya memanglah 20k kan? Tapi sebab bank request untuk jadikan kos 15k, so that's why MRTT reduce kepada 20 tahun kan? Macam bila nak masuk rumah, kalau boleh kita tak mau klien lah, biasanya dia tak mau bayar lagi lah. Macam mana cakap, tak mau keluarkan duit untuk loan ni lah, sebab nak masuk rumah tu nak buat grill lah, nak buat apa lagi kan. Jadi kalau boleh nak ambil seminimum yang mungkin lah untuk bagi loan ni settle dulu, nak bagi dapatkan loan ni dulu, nak bagi dia lulus. Jadi dia ambil dululah mana-mana yang dia boleh ambil dulu. Alright. Jadi kita sebagai ejen kita boleh tanyalah klien kita tu dia punya letter offer tu, dia punya perlindungan takaful berapa tahun. Jadi kalau dia cakap tak tahu, minta dia tengok balik lah dia punya letter offer tu, sebab kemungkinan ada yang terlepas pandang. Kadang-kadang kita tak aware pun pasal ni. Jadi boleh jadikan satu peluang lah untuk kita dapatkan perlindungan kat situ untuk klien.
Maknanya waktu ni disebabkan lebihan yang nak kena bayar tu, jadi dia bincang dengan pegawai bank untuk adjust bagi cukup-cukup, dan cara dia adjust tu adalah mengurangkan tenure ataupun tempoh coverage tu kan, ada kemungkinan. So menyebabkan dia punya coverage dia tak cukup. Macam tu kan? Betul, contoh loan tu 35 tahun tapi dia adjust bagi cukup 15k ni dia cover 20 tahun je. 2 tahun saja. Jadi ada lebihan 15 tahun lah tanpa pelindungan. Okay. So ada gap lah dekat situ. Tak cover semua. Tak cover semua. Okay, ni satu graf untuk bagi perbezaan antara MLTT dengan MRTT lah. Okay. Contoh untuk MLTT ni macam sebut tadi, coverage dia akan sama saja. Start daripada tahun pertama sampailah habis polisi tu. Coverage dia tidak berubah. Tapi kita punya baki pinjaman rumah tu dia berkurang. Rumah kan kita pinjam sampai 35 tahun tadi, ikut contoh tadi. Jadi hutang tu berkurang tapi coverage untuk perlindungan kita masih penuh. Jadi kalau apa-apa jadi ada dapat cash value lah kepada waris. Kalau MRTT pula dia punya perlindungan tu dia ikut baki loan. Kalau pada tahun 35 tu baki loan tu dah tak ada dah. Jadi perlindungan pun dah habis lah. And then ini senario pertama Yang ni lah. by default lah kan. Ini by default dia memang macam ni. Kalau kita tak abang apa-apa dekat bank, dia akan buat macam ni lah kan. Betul. Tapi dia tengok bajet kita jugalah. Kalau kita tak cukup bajet, kita suruh dia adjust, dia akan adjust ikut dia lah. Kadang-kadang tu dia tak inform pun dekat klien tu dia adjust pergi berapa tahun. So, bukan dia masuk dalam loan. Yang ni dia masuk loan. MRTT ni biasanya dia masuk dalam loan. Okey. Tapi kena tengok balik coverage tu. Kadang-kadang coverage tak cukup. So contohlah untuk MRTT ni, contoh pada tahun macam tadi kan dia nak kurangkan jumlah MRTT dia tu, dia ambil pelindungan sampai 20 tahun je. Jadi kat sini berlaku kematian, ada lagi balance 10 tahun. 15 tahun. Jadi balance 15 tahun ni waris kena bayar lah. So ada sedikit kekurangan lah untuk MRTT ni. Satu, dia ikut baki loan. Yang kedua, kalau ambil coverage tak cukup, waris kena bayar balance. Lagi satu, kita punya loan ni, dia ada semasa ke semasa dia punya BR rate. BR rate tu dia punya interest lah. Dia punya BR tu time to time dia akan menaik menurun. Jadi contoh pada tahun sini berlaku kematian. Masa ni dia punya BR tu tinggi daripada jumlah yang mula-mula kita sign loan tu. Jadi waktu ni kalau berlaku kematian, waris kena bayar balance loan campur dengan interest yang lebih tu. Kalau kita ambil MRTT, masalah benda ni tak jadi masalah lah sebab kita ada duit lebihan kan, kita boleh cover yang ni. And then lagi satu contoh masa ni kalau berlaku kematian juga, kalau masa tu BR tu rendah, bank dia takkan return duit tu dekat klien, dia akan ambil dekat dia. Dia akan manfaat tu semua dia ambil dekat dia.
Cumanya dia akan settlekan mana hutang tu lah, mana hutang yang yang ada lagi dia akan settle, and then akan serahkanlah rumah tu pergi kepada waris. And Penyelesaian pada waris macam mana ya? penyelesaian kepada waris tu dia ikut faraid. Contoh rumah tu nama husband. Jadi bila husband dah meninggal, MRTT ni akan settlekan loan rumah tu semua. Tapi siapa yang akan dapat rumah tu dia ikut faraid. Jadi kalau kita nak isteri, kalau nak teruskan duduk dekat rumah tu, isteri kena settlekan bahagian faraid tu, kena bayar lah. Kena bayar dekat family kalau ada orang buat tuntutan. Kalau bank masih ada tunggakan, penyelesaiannya macam mana? Maksud saya mungkin MRTT tu tak cukup. Kalau tak cukup kena cari duit sendiri kat mana-mana, ataupun rumah tu kena lelong lah. Sebab tak ada duit kan. Cita nak tanya. Okay, baik. Boleh. Kalau dia punya konsep maknanya kalau kata perlindungan tu tak sampai habis tempoh pinjaman, macam 20 tahun tadi kan. Tu pemilik rumah yang pemilik rumah tu meninggal. So maknanya waris kena settlekan lump sum terus lah kan, balance yang dia kena settlekan lump sum lagi yang 15 tahun punya portion ni. Dia ada bagi grace period tak untuk settlekan? Berapa lama? Tahu tak? Biasanya 6 bulan ke atas lah. Based on saya ada sembang dengan ex-banker, dia kata 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas untuk settle semua tu lah. Maksudnya kita ada masa jugalah untuk kumpul duit untuk settlekan loan rumah yang tunggakan tu lah. Tapi kalau kita ada hibah on hand, dalam masa 2 minggu je kita dah dapat cash, jadi kita boleh settlekan tunggakan ni. Dan juga kalau ada tuntutan faraid tu kita boleh selesaikan lah. Mana tadi Aidin? Lepas tu dia punya ada tak contohnya ada tak macam bank bagi certain term pada waris, dia orang boleh bayar dalam installment ataupun memang wajib kena bayar full amount? Kalau loan tu nama yang si mati yang meninggal tu, orang lain tak boleh sambung bayar sebab loan tu nama dia. Jadi kena bayar seketul juga, kena bayar lump sum juga. Jadi kalau kita tak ada duit seketul, kita punya jalan penyelesaian kita ada hibah lah, senang. So kita boleh minta klien ambil hibah lah sebagai untuk cover kita punya rumah ni. Okay. Apa-apa jadilah. Alright, faham. Jadi ada banyak, kat sini boleh nampak banyak kelemahan lah MRTA ni. MRTA atau MRTT 1 tu dia tempoh pelindungan dia berkurang ikut tempoh loan. Nombor 2, kalau kod-kod lah tersilap ambil coverage tak cukup, waris kena bayar yang balance ni. Lepas tu lepas habis bayar yang balance ni kena bahagi ikut faraid pula. Lagi satu itulah dia punya loan pun dia ikut base rate, BR rate tu. Kalau BR tinggi masa kejadian kematian ke apa ke, kalau BR tinggi tu waris kena bayar extra lah. Tapi contoh kalau kita ambil MLTT, coverage dia sama kan, jadi apa jadi pun kat sini kita still covered, tak ada masalah. Kalau ada tuntutan faraid pun boleh bayar, kalau ada interest tinggi pun kita boleh settlekan rumah tu. Jadi kita kalau isteri tu boleh teruskan duduklah di rumah tu kalau kita ambil MLTT. Kalau ambil MRTA ni ada banyak kelopongan lah yang bakal terjadi kalau kita tak tengok betul-betul kita punya letter offer tu. Kalau kita guna air generasi sebagai MLTT, dia naik pula kan dia punya coverage.
MRTT kalau generasi dia bukan macam ni lah, dia macam ni lah. Okay, saya continue lah. Jadi dari segi caruman MRTT tu tinggi lah sedikit berbanding dengan MRTT rendah. Contoh macam 8,000 tadi kan, 8,000 tu sorry saya tak tunjuk lagi 8,000. Nanti kita akan ada case study MRTT dengan MRTT ni, bayaran dia. Lepas tu dari segi pembiayaan MRTT kita bayar sendiri dan MRTT ni di bawah bank lah, kita masuk dalam loan. Kita finance sekali dengan kita punya loan rumah. Dari segi penama untuk MRTT tu penama dia bank. Kalau MRTT siapa saja, biasanya kita letak nama pasangan lah. Lepas tu lagi satu untuk pasar rumah, kita ada lagi satu iaitu refinancing. Biasa dengar tak pasal refinancing? Biasa kan? Jadi biasanya kita buat refinancing ni bila kita nak dapatkan cash lah. Contoh dulu rumah beli 300,000 tapi sekarang harga dia dah naik 450,000. Jadi kita buat refinancing, mungkin kita dapat lagi 50k kat tangan. Jadi 50k tu mungkin untuk buat anak pergi belajar ke, kita nak guna nak renovate rumah ke. Jadi masa tu boleh buat refinancing lah. Jadi apa jadi dekat dua benda ni bila buat refinancing, MRTT polisi dia akan terbatal. Sebab dia ikut loan kita tu, loan agreement. Bila loan agreement kita batal, polisi MRTT pun batal. Tapi kalau MRTT, kita boleh teruskan sebab dia tidak terikat dengan kita punya loan. Dan juga MRTT ni, ya? Maaf, tapi MRTT yang kalau kita buat refinance, polisi yang lama memang terbatal. Tapi dengan loan yang baru ni, dia akan generate satu polisi baru lah kan? Betul. Ada satu lagi lah yang baru. Tapi kalau contoh kita tak mau ambil MRTT yang baru. Betul. Dengan loan yang baru. Betul. Bila kita buat refinancing, MRTT yang lama terbatal. Lepas tu dia akan attach yang baru lah MRTT. Sebab biasanya bank dia tak akan bagi kita punya loan tu kosong. Kena ada juga MRTT ataupun MRTT. Kena ada juga pelindungan lah sebab dia pun risau juga takut kita tak bayar kan. Jadi dari segi MRTT ni kita boleh diteruskan dia punya polisi. Maksudnya kita refinancing ke, kita beli rumah 2-3 biji ke, kita still boleh guna polisi yang sama. So lagi fleksibel lah MRTT ni. MRTT dia attach dengan loan tu. Loan tukar, MRTT pun tukar. Dari segi tuntutan, untuk MRTT syarikat bayar tuntutan kepada bank, dia bayar baki tunggakan tu lah. Dan waris akan dapat rumah. Dan yang dapat rumah ni kena bagi ikut faraid lah. Tak habis dekat sini lagi untuk MRTT ni. Untuk MRTT pula syarikat dia bayar balance lah kepada bank, balance hutang, waris akan dapat rumah. Lepas tu ada lebihan pula, lebihan wang hibah tu akan dapat kepada waris lah untuk teruskan kehidupan ataupun untuk settle bahagian-bahagian faraid tu. Jadi dari sini nampak MRTT ni lagi memenuhi keperluan kita berbanding dengan MRTT ni. Dan dari segi simpanan, untuk MRTT ni tiada nilai tunai. Maksudnya apa yang kita bayar tu semuanya digunakanlah untuk perlindungan. Untuk MRTT pula ada nilai tunai. Macam kita punya iGenerasi, Neo, Evo semua ada nilai tunai. Fungsi dia pula untuk MRTT ni perlindungan sajalah. Untuk MRTT ada perlindungan dan juga ada simpanan. Dan jika tidak terjadi kematian, untuk MRTT ni tidak peroleh sebarang manfaat lah. Habis loan, MRTT pun habis. Tapi MRTT kalau tidak terjadi kematian dalam tempoh polisi kita tu, kita dapat kita punya nilai tunai lah, kita boleh ambil. Okay, saya dah masuk ke case study. Kalau ada apa nak tanya boleh tanya. Boleh tanya teruslah.
Okey, untuk case study ni ambil contoh Encik Ahmad, usia dia 30 tahun, dia beli rumah 300k. Jadi contoh pertama ni dia ambil MRTT, 8,000. Jadi total dia financing, ambil loan tu, loan dia 308,000 lah. Jadi yang ni macam tadi dia tak ada nilai tunai dan dia cover hanya dia melindungi jumlah hutang tu sahaja. Ini bahayalah sebab bila kematian nanti nak kena bagi ikut faraid pula. Kes tadi yang kedua ni kes yang sama juga. Encik Ahmad juga dia beli rumah 300k juga tapi dia ambil I grade generasi. Jadi I grade generasi ni kita cover sama DES dengan TPD juga, bulanan 98 tapi kita ada cash value. Dan juga I grade generasi ni dia punya coverage bukan 300k, dia menaik. Dia boleh pergi maksimum 480k. Jadi kita ada balance banyak lah dari sisi ni. Selain daripada kita boleh settlekan bahagian faraid tu, duit balance tu boleh guna untuk teruskan hidup lah, untuk family teruskan hidup. Murah je ni, 100 je sebulan untuk umur 30 tahun. Daripada bayar MRTT tu baik kita ambil yang ni lah. Dia serve 2 in 1. Satu untuk jaga loan rumah kita, satu lagi untuk hibah untuk family dan juga untuk settle faraid juga, 3 in 1. Lagi So satu contoh. generasi ni dia seolah-olah macam kita boleh pair dengan refinancing, betul tak? Sebab yelah nilai rumah kadang meningkat. Jadi nilai financing kita dengan bank pun mungkin meningkat. Kalau dulu mungkin kita start dengan 300,000, lepas tu bila nilai tu meningkat kan. So macam dia ikut selari kan, betul tak? Maksudnya kita tak payah tukar lah kita punya polisi, kita boleh guna polisi yang sama je. Contoh kita nak refinancing lagi 5 tahun ke 10 tahun ke. Sebab kan value dia menaik. Okay. Saya continue, lagi satu yang kita boleh offer dekat klien, kita punya I grade Neo lah. I grade Neo ni dia ada sakit kritikal, I grade generasi baru je ada. Yang special I grade Neo ni dia punya cash value tinggi. Lepas tu dia ada loyalty bonus lagi. Tapi itulah bulanan tu sedikit tinggi, tapi overall tu berbaloi lah. And then untuk I grade Neo ni ada sakit kritikal. Jadi sakit kritikal ni contoh kita ambil coverage 300k untuk sakit kritikal. Jadi contoh kalau terkena sakit kritikal kita boleh ambil duit pampasan tu kita pergi settle dulu rumah. Jadi kalau orang tu rasa macam bagus juga kan, mungkin kita bagi dia 3 option. Mungkin dia rasa yang ni sesuai, dia suka untuk option ni. Jadi ada peluang lah untuk kita sign upkan dia untuk yang ni, plan yang ni. Jadi target siapa kita nak offer MRTT ni. Yang pertama sekali orang yang joint loan. Loan tu 2 nama. Suami isteri lah biasanya. Sebab bila salah seorang tak ada, kena settle satu bahagian tapi yang bahagian yang dah settle tu kena bahagi ikut faraid pula. Jadi kat sini kita boleh guna hibah lah sebagai tool untuk kita settlekan bahagian-bahagian faraid tu dan juga untuk settle hal geran apa semua tu. Nak dapatkan geran dengan bank tu perlu duit juga. Yang tu nanti sekejap lagi saya ada sedikit perkongsian. Lepas tu kita juga boleh target orang yang ada aset yang banyak. Contohnya orang yang suka beli rumah buat sewa. So jadi orang yang macam ni kita boleh offer dekat dia coverage yang tinggi terus. Contoh 1 juta, 2 juta. Jadi dia boleh guna polisi yang sama je untuk setiap rumah yang dia beli tu. Dia tak payah nak tukar-tukar polisi. And then lagi satu bagi prospek yang ada loan financing tapi bank tak bagi full coverage.
Contohnya loan dia tu 300k tapi loan coverage dia tu cover 100k saja. Ataupun financing dia tu 35 tahun tapi bank bagi MRTT yang cover 10 tahun je. So salah satu tak cukup. Tak cukup value, dengan lagi satu tak cukup tahun yang cover tu. Saya tunjuk contoh. Ini contoh ada. Contoh untuk yang ni lah, yang financing tapi bank tak bagi full coverage. So contoh rumah tu dia punya 90% 442 tapi MRTT dia 938 je. Kenapa murah sangat ni kan? Jadi bila tengok balik, bila scroll letter offer tu actually 938 ni dia cover untuk hutang sebanyak 100k sahaja. Daripada 400 lebih ni dia cover 100k sahaja dan dia cover selama 10 tahun sahaja. So apa jadi untuk lagi 25 tahun tu? Dan apa jadi dengan lagi balance hutang 342k tu? Jadi ini sangat bahaya. Jadi bila ada klien yang bila dia tengok balik dia punya data offer tu ada gap macam ni, kita boleh offer dia ambil hibah dengan kita lah. Ambil hibah iGenerasi 500k pun dah cukup dah. iGenerasi 500k bawah 100 kan, tak mahal pun. Jadi boleh offer lah. Selalunya kes-kes macam mana yang berlaku macam ni? Yang berlaku yang tak cukup coverage. Cukup ni. Maybe yang masa nak ambil loan tu tak cukup duit. Jadi macam bagi tahu bank ambil yang minimum je. Saya tak mau keluarkan duit extra dah. Dia biasanya untuk buat pinjaman, dia ikut DSR client. DSR tu debt service ratio client. So bila klien DSR dia sama ada DSR dia cukup-cukup makan, contohlah dia beli rumah 500,000, dia cukup-cukup buat pinjaman 510. So biasanya kalau secara kasar MRTP kita ambil contohlah umur dia 30 tahun, biasanya saya akan ambil nilai MRTP dalam 4% atau 3.5%. Ataupun lebih tepat kita ada kalkulator Great Eastern MRTP lah. So contohlah rumah tu 500,000 and then tambah pula insurans katalah is around 500,000 dalam 46,000. So dia layak pinjam 510. So itu yang jadi pendek tu. Maknanya bank yang kadang-kadang bank yang tentukan your maximum is macam ni je, macam tu Ikut kelayakan pinjaman. Kelayakan pinjaman tu lah. Jadi Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tanya yang MRTT ni, dia punya charge dia tu masuk dalam interest kali ke? Yes. Masuk. Mana kita bayar lebih daripada yang sepatutnya lah. Compare dengan yang biasa kita bayar memang fix lah kan? Apa yang saya faham masuk sekali dengan loan. Betul tak? Betul. Dia akan termasuk interest sekali. Oh, mana dia berganda lah ikut kan? Kalau 900 tu mana kalau kata 3%, 5% selama 30 tahun kira banyak agak lah kita bayar sebenarnya kat situ. Betul. Sebab tu saya tak suka. Saya ada pengalaman lah, saya beli rumah. Saya memang kalau boleh saya tak mau ambil dengan bank. Saya nak ambil yang sendirilah dekat luar MRTT. Sebabnya kalau kita ambil dengan bank, macam tadi berapa kira, contoh 40k untuk MRTT saja. 40k tu tak tambah lagi bunga dia kan, 3%, 4%. So actually bayar lebih lah daripada 40k tu. So kita ada option yang lain lah selain kita ambil dengan bank tu, kita ambil MLTT, kita punya hibah tu untuk cover rumah kita. Okay. Kalau itu MRTT daripada Great Eastern. Apa kita pasal? Alright. Okay. Yang pasal joint loan dah, yang joint loan tadi tu,
Contoh rumah 500k, 2 nama, loan 2 nama, rumah pun 2 nama. Jadi kalau kematian suami, macam tadilah isteri, yang bahagian suami tu sudah disettlekan oleh MRTA ataupun MRTT, tapi masih perlu dibahagi ikut faraid lah kalau dituntut. Jadi di sini amat membantulah kalau suami ada MRTT, maksudnya ada duit lebihan lah untuk settle bahagian faraid ni. Jadi isteri boleh continue duduk rumah tu, isteri dan anak-anak lah. Dan kalau in case suami ambil 1 juta, boleh settle teruslah rumah ni, isteri dah tak perlu continue bayar dah. Ada sedikit soalan terkumpul lah daripada sesi sebelum ni. Ada orang ni tanya, kalau loan nama suami, loan je nama suami, tapi rumah nama 2 orang. Lepas tu loan tu 30 tahun, tapi yang ada coveragenya 25 tahun je. Lepas tu dia tanya kalau terjadi sesuatu pada tahun ke-20, macam mana? Jadi kalau tengok kat sini loan tu 30 tahun, MRTT cover sampai 25 je, jadi short 5 tahun lah, tak ada coverage. Tapi unfortunately suami tu dah mati pada tahun ke-20. Jadi isteri atau waris lah kena, isteri lah sebab nama sekali kan rumah nama suami dengan isteri, jadi isteri kena settle balance loan lagi 10 tahun. Dan lepas dah settle balance dengan bank tu, kena bahagi ikut faraid pula. Jadi kalau macam ni nak selamat, ambil lah MRTT additional untuk selamatkan rumah yang kita duduk tu. Lagi satu, bolehkah kita minta untuk kurangkan MRTT coverage yang paling rendah dengan bank, dan kita ambil plan MRTT ni kita ambil sendiri kat luar lah. Jawapan dia boleh. Tapi bank to bank dia ada different condition lah, kena tengok. Kita boleh minta lah dengan bank untuk kurangkan kita punya MRTT coverage. Sebab kita nak ambil MRTT kat luar. Ada bank dia terima, kadang-kadang tu dia macam banyak condition sikit. Kita boleh tanyalah bank tu. Contoh kalau kita sendiri dah ada coverage hibah 1 juta kan. Jadi buat apa kita nak ambil MRTT banyak-banyak? Kita dah ada coverage. Jadi masa tu boleh tanyalah dengan bank, boleh tak saya nak ambil yang minimum ataupun tak ambil terus. Cita, boleh patah balik ke slide yang sebelum ni? Yang bukan yang satu lagi. Soalan pertama tadi. FAQ pertama tadi. Yang ini. Try nak fahamkan balik sebab tadi tak berapa nak faham. Maknanya dia buat loan 30 tahun tetapi MRTT dia cover 25 tahun sajalah. Kemudian dia meninggal pada tahun ke-20. Masa tu kira masih di cover lah kan? Masih di cover. Masih di cover lah. So dia masih kena bayar ke balance? Maknanya balance tu kenapa ada balance sebab dia masih di cover? MRTT cover sama 25 tahun je. Kalau nampak kat sini, kalau nampak kes macam ni, katalah loan atas nama suami meninggal pada tahun ke-20, coverage masih ada lagi 5 tahun. So untuk this case, suami actually dah cover insurans MRTT dan rumah 25 tahun. Dan hutang tu dah dibayar oleh MRTT sebab dia mati pada tahun ke-20, tapi coverage lada lagi 5 tahun, 25 kan. So isteri tak perlu bayar sebab ada juga kes macam ni, suami tanah geran nama suami isteri tapi yang buat loan satu nama. So isteri di cover lah kalau macam kes ni. So maknanya tak ada lebihan yang isteri perlu bayar kat bank lah. Tak perlu. Dan coverage tu hanya coverage di rumah bagi loan sahaja. Dan loan sahajalah. Tak ada lebihan apa-apa lah. Tu nampak macam tu juga tadi, itu yang verify tadi yang kata kena bayar tu. Okay.
kecuali kalau lelaki dia mati pada tahun ke-26 macam tu. Kalau kata apa suami tadi meninggal pada tahun ke-27 contohnya. Masa tu memang tak di cover langsung lah kan sebab dah habis tempoh coverage, betul tak? Betul. Oh, patutnya maksudnya kalau dia meninggal within 25 years tu loan dia habis lah, boleh settle lah, loan dia boleh settle. Maknanya ini kita tolak orang kata apa faktor-faktor yang lain lah, faktor-faktor macam BR naik turun apa semua tu kan. Ini dari segi teknikalnya lah, dia macam cover lah kan maksudnya kan. Akan tetapi kena tengok juga jumlah MRTT apa macam yang jumlah pada tahun tu dengan recover outstanding. berapa. Betul okey. Terjadi outstanding lebih tu, andai kata pembayaran dia tak cantik ke. So baki tu kena bayar. Kes-kes macam tu lah nah. Okey, faham. Tapi saya nak tanya, kalau dalam keadaan macam ni, possible tak andai kata sebenarnya kadar kecurunan kan dia lengkung kecurunan loan tu dengan kecurunan MRTT tu bukan berbeza ke? Sebab MRTT cover untuk 25 tahun saja. Dia kan reduce kan? Mortgage reduce kan? So dia waktu lengkung dia tu sebab dia cover sampai 25 tahun saja. Tapi sebab loan sampai 30 loan punya lengkung tu sampai 30. Dia punya lengkungan dia tak sampai zero. Soalan teknikal ni. Dia tak sampai zero. Contoh dia potong macam kek. Kalau you dia potong macam kek. You stop 20, you potong sampai yang 25 ke 20 ke 35 tu you potong lah. Potong straight. Macam tu. Untuk cover sampai 25 macam ni. Potong kek. Sini je lah. Betul. Kira sepanjang tempoh 25 tahun dia ikut line and then dia stop time tu. Ikut baki pinjaman. Dia ikut tu. Akan tetapi mostly orang auto moratorium dia tak akan terjadi cantik macam ni lah. Tak jadi. So that's why kita galakkan, it's a good time to galak orang beli generasi. Tapi satu lagi kena tengokkan jugalah berapa nilai coverage MRTT tu, nilai asal coverage tu. Katakanlah loan dia 300k tapi kemungkinan MRTT cover 250k contohnya. Yes. Kan? Boleh terjadi juga. Itu kena juga. tengok letter offer tu. Kena tengok betul-betul. Kemungkinan starting lengkung tu pun dah berbeza dah. Dia tak ikut line lah. Kalau kata amount tak sama, dia tak ikut line dah. Dia duduk bawah kan. Kalau 250. Tapi kebanyakan bank akan minta lebih, dia akan buat pembayaran lebih lah. Bukan lebih harga ikut rumah, dia akan lebih daripada mengikut pinjaman rumah. Dan Najlah. I see. Tapi itulah dari sudut bank mungkin bank by bank different lah. Ada tak bank letakkan rule you kena buat yang saya tahu tempoh minimum 5 tahun. Tetapi amount loan tu dia adakah syarat yang dia kata kena cukup? Ada tak macam tu? Ke yang tu pun atas kita juga kalau kita nak cover kurang daripada yang kita buat loan tu? Tapi saya rasa tadi berbalik kepada yang DSR tadilah. Kalau buyer tu nak beli rumah tapi DSR dia tak cukup untuk cover ni. Dia tak boleh jugalah. DSR tu lah. Okey, logik. Rasa dia macam ni. Kalau kita tengok, kita compare balik dengan kita punya contoh plan hibah. Untuk sum cover yang sama, kalau kita opt untuk cover 5 tahun, untuk kita cover 10 tahun, dia punya bayaran tak sama, betul tak? Yalah, tak sama. Jadi maksudnya dalam case ni most likely bank mungkin dia still follow loan amount, tapi bila dia cover pendek sebab tu jadi bayaran rendah. So amount tu insya-Allah sufficient lah. Cuma tempoh tu yang terlampau pendek. So what happen is that kalau berlaku kematian sebelum masa tempoh coverage should be no problem lah, tapi bila berlaku selepas yang jadi isu besar. Maknanya maksud UM Hilmi adalah in terms of amount tu, yeah. Loan amount tu memang disamakan atau dicukupkan lah ya? Most of the time, yes. Okay. Cuma bila dia nakkan caruman ataupun dia punya orang kata lump sum caruman MRTT tu rendah, dia pendekkan tempoh. Dia punya tempoh je lah yang di-adjustkan. Dia adjustkan tempoh tu supaya amount tu jadi rendah.
Okay. So the issue is coverage tempo lah. Sebab memang biasanya loan tak pernah yang kita ambil less than 30 years pun. So bila MRTT ni hanya cover macam 10, 5 years, 10, 15 years, it's a big problem lah. Okay. Dia kalau yang loan 300k ni, MRTT takkan dikira lebih dari 300k kan? Ada. MRTT akan kira lebih. Lebih. Tak, kalau kira rumah factor 300 dia akan lebihkan. Dia ikut loan amount. Dia bukan ikut harga rumah. Oh, dia ikut loan amount. Kalau 300k ni kata loan amount, inilah loan amount yang dah dimasukkan insurans apa semua bagai. Maknanya kalau katakan rumah tu 300k tapi loan 250. So dia ikut 250 lah. Betul. Ya betul. Sebab mungkin kita bayar deposit asing kan. Betul. Contohlah mana dia ikut loan lah, bukan dia ikut rumah. Betul. Contohlah kalau klien kita beli rumah 500,000 kan, kita dah ada air generasi 300,000. So dia boleh minta kat bank, saya nak buat 200k saja. So it's good for us lah. I see. Tapi contoh yang Citek tunjuk tadi tu macam real punya MRTT punya yang kata 1,000 ni. Maknanya dia cover kurang. Real case. Mana dia memang ada case dia bagi kurang daripada harga loan lah. Mungkin 1,000. Klien yang minta mungkin dia dah ada coverage dia sendiri, jadi dia minta dengan bank minimum je lah. Dia dah ada dia punya. Mana mungkin masih boleh jadilah dia kurang daripada tu kan. Biasa kita kurang tempoh je. Oh, maknanya itulah, tempoh pun boleh dikurangkan dan amount pun boleh kurang. Kalau tengok sini macam 100,000 lah kan, sebab 938 tu bahagian contribution MRTT. Kan? So maknanya boleh jugalah. Rasanya dia macam ikut bank by bank lah. Ada setengah bank dia dah letak syarat lah. Okay, at least 100,000 ataupun at least 30%. So dia buat syarat je, bukan dia nak cover sangat pun. Bank kalau letak tinggi, nak tak tinggi dia kata tak lagi loan tak approve, susah agak. Tak dapat bisnes. Betul. Mungkin ada kaitan juga dengan DSR tadi ya. Yelah, macam Zakuan explain tadi kan. Mungkin dia dah ambil air generasi, dia dah ambil katalah ambil 300,000. Air 100,000 je lah. Dan bank pun accept kan, dan okey deposit. Bukan, tapi kalau yang mana yang jenis tak ambil lagi, yang jenis contoh tak ambil, ada possible lah. Dia tak ada coverage kat luar, tapi bank terima dia untuk cover 100,000 saja. Ada. Possible lah. Ada. Banyak klien saya macam tu. Ada. So kalau possible maknanya kita boleh target orang macam tu lah kan, yang buat rumah cuba tengok MRTT dia cukup lah. Tak cukup, kita boleh tambah. Masalahnya ramai yang tak peduli. Tak peduli. Tak peduli. Orang tak tahu pun. Kita faham satu benda. Macam bank pun dia tapi naik lah, maknanya waris nak kena bayar. Kalau apa-apa. Yalah. Assalamualaikum. Loan approve kan? Waalaikumsalam. Boleh saya share untuk kes ni tak? Boleh. Sebab boleh. macam tadi, macam kes yang Citek tunjuk ni, dia 100,000 je ada cover kan. Saya pun ada pengalaman benda ni. Macam rumah saya buat loan dalam 200,500. Tapi sebab kita tak ada masa tu lah tak ada pemahaman berkenaan dengan MRTT ni. So pada masa tu untuk bank, untuk dia nak menunjukkan kita punya bulanan tu bagi rendah, dia bagi yang ni rendah. So kita nampak rendah. Oh rendah, okey lah. Boleh accept ni, boleh accept. And then after that, dia kata kat saya, oh sebab ni tak cukup. Kena tambah dengan MLTT satu lagi. Tu saya kena case macam tu lah. And then itu pengalaman saya lah buat dengan MLTT tu kena ambil dengan siapa? Kena ambil dengan dia juga? Dengan bank juga? Ya. Satu pengalaman. Itu maknanya Chong kena game. Tapi tu sebelum ada ilmu ni lah kan. Tapi saya Pak Karim. Dia nak dia nak tunjuk kita punya loan tu rendah. Kita pun loan rendah. Okey, boleh accept.
Bila kita dah accept, dah sign, oh dia kata ni tak cukup ni. Oh, so kena ambil MLTT pula satu lagi. Alamak, ya ke? Okey lah, kena ambil pula satu lagi. So, dua-dua terikat dengan Maybank. Itulah kes saya. Saya nak share sebab yang tadi memang MRTT tu kita boleh dapat rendah. Tapi nak cover benda tu, terpaksa ambil MLTT pula dengan Etika punya insurans. MLTT tu under Etika lah kan kalau macam tu? Ya, benar. Waktu tu loan approve. Kalau kita kata tak mau kami nak upgrade MRTT, boleh lagi ke kalau dalam kes macam tu? Tak boleh dah. Tak boleh dah. Bukan dah sign. Lepas dah sign. Maknanya kalau kita dah sign kita tak boleh cancel loan tu. Kontrak dah buat dah. Kita tahu waktu tu loan offer. Loan offer kita kena tahu detail. Yes, tapi dah masa tu dah ilmu tak ada. And then maknanya waktu loan offer sebelum sign tu nak kena tahu lah. Yes, tapi macam kata tadi lah, ada orang ambil tahu ke? Tak baca lah. Hak tu lah catat dia pengalaman. Surat lah. Itulah lebih kurang macam itulah Naya yang berlaku. Terima kasih. Sama-sama. Agaknya Sampai pegawai sekarang tu kena Etika agak kot. Etika? Sampai sekarang masih bayar lagi ke MLTT tu? Ya, berterusan sampai batis. Kalau tak payah bayar je. Itulah kena ambil MLTT yang hak lain pula lah tambah. Tapi sekarang ni pun tengok kita punya kondisi kesihatan juga kan kalau nak ambil pun. Betul lah. Tapi kok kan tak wajib sebenarnya kalau tak ambil MLTT pun. Betul. Benar. Tapi sebab pada masa tu kita macam saya tak ada pengalaman dah, kita risau. Tadi hari tu hang kata boleh ni korang kita seronok dah. Dia kena tambah ni sebab nak bagi cukup. Alamak, okeylah ambil je lah. Masa tu lah kan. So terpaksa. Itu dia punya selling teknik. Yes. Dia nak bagi nampak loan yang kita nak bayar bulan-bulan tu rendah. Jadi kat sini kalau kita nampak ada kawan nak beli rumah tu, cepat-cepatlah dia ambil yang kita. Jangan ambil dengan bank. Benar. Boleh ambil yang kita. Yep. Maknanya kalau kat bank pun cakap dia ambil syarat minimum lah. Berapa yang bank bagi minimum kan. Mau ambil tak apa. Tak mau ambil pun tak apa sebenarnya. Yes, betul. Bukan kadang-kadang bank tak boleh wajib bank kita ambil. Betul. Bank tak boleh wajib kita ambil MRTT. Bukan, kadang-kadang dia offer lain. Dia offer kalau kita ambil, dia bagi di interest rate rendah. Betul. So kadang-kadang end up, kita ambil tu kita untung. Kita ambil dengan jangka masa pendek tu kita untung. Jadi kena kira. Offer macam tu. Tapi dia tak boleh paksa kita ambil MRTT. Betul lah, dia tak paksa. Tapi kalau kita tak ambil, kita lagi rugi. Because interest tinggi. Itu maksud saya. Saya ada pengalaman tu, tak apa, saya akan cerita selepas cerita share dululah. So maknanya kita jangan ambil minimum lah kalau yang tu menguntungkan. Okey, kita kembali kepada puan speaker kita. Menarik ni. Jadi kita continue. Contoh kalau dah ambil MLTA ataupun MLTA tu dah bertahun-tahun macam kes Con tadi tu lah, boleh tak terminate? Jadi jawapan dia boleh terminate as long as kita dah ada coverage yang baru. Kita dah covered lah. Jangan kita tak ada coverage tapi kita pergi terminate yang lama tu. Bahaya pula. Sebabnya dalam letter offer tu dia ada lock period. So actually walaupun kita awal-awal itu kita dah sign, kita dah ambil MLTA semua tu contoh untuk cover 35 tahun kan. Kita boleh cancel lepas waktu lock period tu dah habis. Kadang-kadang lock period tu 3 tahun atau 5 tahun. Jadi lepas 3 tahun atau 5 tahun kita boleh stop yang tu, kita ambil yang baru. MRTA boleh cancel? Boleh. After lock period. Tengok dalam letter offer tu ada lock period berapa tahun. Kalau cancel dapat balik apa-apa benefit kat kita ke? Dapat balik duit. Kalau MRTT rasanya kita dah masuk dalam loan. Biasanya MRTA ni masuk dalam loan kan? Tapi kita akan dapat balik. Dapat balik. Sama. Ayat cerita ni MRTA ke MRTTA? Sama lah dua-dua, sama-sama. MLTA ataupun MLTT. Assurance ke takaful ke dua-dua boleh, kita boleh cancel. Bukan, yang ni masuk maknanya dua-dua assurance ni. Kalau takaful pun boleh juga. Tak kisahlah. Tak kisah assurance ke takaful ke, dua-dua kita boleh cancel after lock period.
Bukan, maksud saya dia punya ayat tu kalau dah ambil MLTA atau MRTA. Maksud dia macam tu kan? Ataupun nak kata kalau dah ambil MRTA ataupun MRTT. Soalan tu. Semua sekali. ML, MR, A dan T. Semua. Betul. Oh, semua lah. Okey. Okey. Maksudnya 4-4 dah. 4. Okey. So balik kepada soalan tadi, contohnya macam kalau kata MRTA tu cover ataupun MRTA lah, MRTT cover apa, cover sampai tempoh sepanjang yang di cover tu, tetapi terminate pada pertengahan ataupun meninggal pada pertengahan, portion bayaran MRTT tu dikirakan semula kan, dikirakan semula, lebihan yang tak cover tu dibayar balik lah. Konsep dia macam tu lah. Refund balik. Okey, teruskan. Okey, lepas tu kalau nak macam mana kita nak terminate kita punya MRTA ataupun MRTT tu lah, kita pergi dekat bank. And ada cashback balik lah sikit. Lepas tu contoh kalau ambil MRTT atau MRTT, ada waiting period tak? Sebab biasa kalau medical card ada waiting period kan, tapi untuk yang ni tak ada sebab dia cover kematian dengan TPD saja. Once enforced, so polisi tu dah boleh berjalan lah. Satu lagi soalan, kalau loan rumah tu dia dah cover 100% dah. Maksudnya loan rumah tu, harga rumah pun dah cover. Dari segi tahun loan tenor pun dah cover, maksud 100% cover lah. Kita perlu lagi tak MLTT? Perlu ambil lagi tak hibah? Perlu juga, sebabnya contoh kalau berlaku kematian ke apa, memang bahagian loan tu dah settle, tapi kita perlukan cash, wang cair untuk bayar lawyer, untuk dapat untuk tukar nama semua tu lah. At least yang ni 1,000. Lepas tu kalau hutang tu dah settle pun masih ada bahagian faraid yang perlu kita selesaikan. Jadi perlu duit cair, perlu duit yang mudah cair untuk urusan discharge of charge daripada bank. Yang ni untuk dapatkan geran lah, untuk tukar nama. Yang cair apa, charge of charge tu biasa berapa anggaran? Berapa kalau yang lawyer tu dalam 1,000. Yang ni mungkin ada fee yang lain ni, mungkin saya tak berapa sure lah yang ni. Tapi kalau kita ada duit hibah tu tak risaulah kan berapa. Rasa tak banyak lah yang ni sebab hutang dah habis dah. Cuma tinggal sikit-sikit lah urusan dokumen punya lah. Nak kena pergi pejabat tanah apa semua tu. Yang ni macam soalan tadi lah, nak dapatkan geran rumah tu perlu cash tak? Perlu cash lah untuk urusan lawyer semua tu. Lepas tu tu sajalah perkongsian daripada saya. Kalau ada apa nak tanya boleh tanya. Okey, kita akan buka soalan lah. Thank you Cik Ted. Dia orang kata apa, dia recap balik benda-benda kita pernah dengar sebelum ni. Dan itulah topik MRTT, MLTT ni dia memang dia evergreen tau. Dia tak lekang di zaman lah. Benda ni sentiasa diperbincangkan, dipersoalkan kan, sebab dia berurusan dengan benda yang kita hadapi selalu lah. Pinjam kat bank dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin rule yang berubah-ubah daripada bank juga. Okey, sebelum kita nak buka soalan, saya nak share sikit lah. Macam tadi Rafidi ada sebut tadi, kadang-kadang bank offer MRTT yang mana menguntungkan peminjam. Memang ada. Macam kes dekat saya lah, saya beli property baru ni, dan pegawai bank tu pun tahu saya ejen takaful.
So dia tak berapa berani sangatlah nak promote pasal MRTT sebab dia tahu kita tahu rule semua tu. Jadi dia bagi tahu kata, saya bagi tahu kata MRTT tak apa, saya dah cover, saya dah ambil plan apa pun, dia pun okay. And then at the end of the penama tu nak finalize dia punya loan amount everything tu, dia bagi tahu kat saya, dia kata okay, Cik Syed ambil minimum. Kalau Cik Syed boleh ambil minimum 5 tahun sahaja, saya kata saya tak perlulah 5 tahun tu. Dia kata kalau Cik Syed ambil 5 tahun, loan rate akan jadi rendah. Lepas tu saya tanya berapa? Dia bagi tahu rate yang rendah. Dia kata kalau saya ambil MRTT 5 tahun dan dimasukkan ke dalam pinjaman saya, bayaran bulanan installment pinjaman tu lebih rendah daripada kalau saya tak ambil MRTT. Sebab disebabkan oleh loan rate yang direndahkan tu. Jadi atas dasar tu saya kata, saya setujulah buat apa saya nak merugikan diri sendiri. Dah lah dapat free coverage 5 years. Of course 5 years sajalah kan. Kalau nak ikutkan risiko tu macam jauh lagi lah. Tapi kita tak tahu. Tapi pada masa yang sama dapat kurangkan kita punya bulanan tu. So dalam kes-kes macam tu saya amat menggalakkan siapa-siapa daripada kita dan juga mungkin klien kita pergi fahamkan betul-betul daripada pegawai bank. Kalau kita rasa macam terus letak dalam kepala kita nak tolak MRTT, takut kita terlepas peluang tu. Bila kita difahamkan dengan betul, in that case, okay, I take 5 years coverage dan mengurangkan kita punya installment bulanan. Sebab bank ni faham-faham lah kan, bank pun ada dia punya KPI juga. Selain daripada buat loan, dia serampang 2 mata lah. Bank ada dia punya KPI. Yang macam tadi Con cerita tadi, tu terserampang 3 mata dengan MLTT sekali. Yang tu jarang-jarang berlaku, tapi itulah pegawai tu dia pakar tu. Dia mungkin dia ada pakat dengan kawan dia dekat Etika, dapatlah berapa persen. Betul. Okey, tapi boleh tahu tadi berapa kalau ambil tadi tu berapa yang perbezaan dia ambil dengan tak ambil? Dia actually case by case sebenarnya, tapi itulah tak ingat lah, itu masa buat tu dah 2 tahun dah tak ingat. Tapi dia beza tak adalah banyak sangat. Cumanya bila kita tengok with and without, with tu lebih rendah. Tak kisahlah rendah ataupun sama pun, baik kita ambil yang with. Betul. Itu maksud dia. Dia beza tak banyak. Cumanya bila kita ambil yang full coverage, full term, dia bezalah. Dia bezalah, kita tak nak orang kata seolah-olah macam ambil redundant lah kan kat situ sebab kita dah di-cover oleh plan-plan yang lain. Saya ambil wawasan untuk cover property yang saya beli tu. Kalau yang dulu rumah yang lain saya buat loan tu, saya ambil mega dah. Jadi memang kita memang ambil lah produk yang kita sendiri promote kan. Masa dulu tak ada lagi generasi. Kalau ada generasi memang saya ambil generasi sahaja. Sekarang ni nak cari jalan ambil generasi, nak kena beli rumah pula lah kot. Beli. Maybank rasanya kalau tak ambil rasanya 0.05%. Dia punya apa tu? Interest. Perbezaan. Itu yang saya tanya untuk klien saya lah. Okay. Tapi sekarang macam saya difahamkan, Maybank dia wajibkan ambil MRTT, betul ke? Tak. Saya untuk kes klien saya dia tak ambil. Tak juga. Tak ambil tak apa, dan tak perlu namakan kepada Maybank pun. Itu Maybank lah. Ada bank yang kena namakan dia. Maksudnya macam contoh dalam Maybank sendiri pun mungkin branch by branch pun different rule lah. Sepatutnya sama je on the financing. Sama lah kan. Tapi macam Citek, macam ada pengalaman hari tu katanya macam diwajibkan ke macam mana? Yang saya beli hari tu itulah bergaduh lah dengan bank tu. Bank memang suruh ambil. Saya cakap saya tak mau. Tapi lah saya bagi tahu lah saya dah ada coverage lebih daripada cukup dah. Lepas tu saya tunjuk CJ semua, lepas tu dia baru okey lah. Okey, maknanya memang tak wajib lah. Dia push seolah-olah macam benda tu kena ambil. I see. Okey. Alright. Okey, satu lagi saya nak sentuh pasal tadi Acap ada tanya.
MRTT tu dah cover loan rumah tu kan, tapi macam mana penyelesaian kepada rumah tu? Okey. So sekarang ni bukan apalah sebab dia dah masuk macam topik lain sikit. Dia masuk topik pusaka pula. Kan? Rumah tu, rumah loan selesai tapi dia jadi harta pusaka si suami yang meninggal tadi. Tu yang nak kena bahagi tu kan. So macam yang Citek tunjuk ni, yang diagram ni, yang ini memang sakit lah. Maknanya kalau kata rumah tu rumah yang didiami, jenuh. Kena pula nak bahagi tu, waris faraid tu tak duduk dalam rumah tu. Maknanya dia pergi melintang, pergi ke adik-beradik atau pergi ke orang lain lah. Macam kes ni mungkin ada okey, contoh yang baik lah, ada adik-beradik lelaki yang tak duduk dalam rumah tu kan. Kat sinilah perlukan duit yang yang cukup untuk bayar 93,000 dekat adik-beradik tu sebagai bahagian faraid rumah tu, betul tak? So kalau tak ada tu yang sakit tu sebenarnya. So benda ni, diagram ni sebenarnya boleh digunakan untuk kita jual produk hibah takaful sebenarnya. Saya nak sentuh yang tu lah sikit tadi yang saya dapat catat tadi. So selebihnya saya rasa saya buka pada soalan lah kot. Soalan-soalan yang berbangkit, ada tak siapa-siapa nak tanya? Dia okey, dia bukan soalan lah, just cadangan ke komen ke tak tahu. Boleh lah sikit Syed? Boleh. Okay. Dia MLTT ni, MLTT kita ambil MLTT macam cerita daripada semua ni memang ambil untuk cover loan, betul kan? Betul. Cuma dari segi pelaksanaan tu dia macam tak 100% lagi. Ni saya punya pendapat lah, punya point. Sebab apa tau? Sebab dia still kita akan letak penama hibah tu sebagai pasangan kita. So kalau pasangan kita tak nak bayar, so dia akan terdedah kepada rumah kita tak settle kat hutang, betul tak? So kalau nak bagi cantik lagi, sebenarnya elok, yang ni option jugalah, option kepada klien, kepada kita kan. Elok juga buat absolute assignment kepada trustee tu yang akan pegang, dan dalam rules amanah takaful tu adalah manfaat hibah tu, bukan hibah lah, manfaat tu akan digunakan sebagai cover loan. Selebihnya baru dapat ke penama lah, penerima hibah. Dia baru jadi nampak lengkap, dia cover macam seolah-olah dia cover macam MRTT atau MRTA, tapi dia ada lebihan. Yang tu lah saya punya pendapat lah. Betul sebab tu poin penting sebenarnya yang kita mungkin terlepas pandang sebagai seorang ejen takaful. Sebab selalunya kita bagi tahu, okey, orang tu dia ambil plan, dia ambil dia ambil hibah lah, hibah takaful tu atas tujuan nak cover rumah tadilah. Maknanya dia nak cover hutang dia. Tetapi nomini dia letak nama isteri. Dari sudut pelaksanaan ataupun apa yang berlaku bila letak nama isteri tu dapat duit tu, itu hak isteri lah. Hak isteri yang sah. Maknanya kalau isteri tu tak bayar pun, aku tak bersalah macam tu. Tu yang tadi Rafi dia bagi tahu tu betul. Kalau dia buat absolute assignment, maknanya memang dapat dijamin lah hutang dia tu akan dibayar. So tu antara benda yang kita boleh fikirkan jugalah. Poin yang bagus tu sebenarnya. Ada siapa-siapa nak tanya? Siapa yang baru beli rumah ke apa ke? Saya nak tanya soalan sikit ya. Sila Yazid. Berkenaan MLTT ni, kalau kita ambil MLTT, tadi macam ada cakap kita maknanya kita kena namakan bank sebagai penama. Maknanya yalah, macam mana kita nak yakinkan bank yang kita dah ambil coverage lah untuk loan tu, kan? Bukan sebelum ni pernah ada cadangan yang kena ambil tak semua bank macam tu je. Absolute dokumen apa tah? Absolute assignment. Absolute assignment. Yang untuk ke bank lah. Dia kalau absolute assignment elok ke trustee berbanding ke bank lah.
Sebenarnya lah. Sebab kita nak yakinkan dengan bank, mengatakan yang kita ada coverage lah instead of MRTT tu. So bank pun nak rest, maknanya dia nak selamatnya. Dia tunjuk dia kata ada coverage, so bank terima. Kadang-kadang bank tak minta pun sebagai assurance kepada bank. Tapi ikut bank juga lah kot. Ada bank tak wajibkan. Mungkin ada bank yang wajibkan. Kalau ada bank yang wajibkan, saya cadangkan instead of bank pergi cari trustee. Kalau ada bank yang wajibkan. Trustee bank mesti boleh terima. Trustee kot. Sebab trustee tu dalam dokumen trustee tu memang kita akan nyatakan. Loan sekian-sekian kan. Sepatutnya dari segi teknikal from bank perspektif tu patutnya dia boleh terima lah, tapi itulah tak tahulah macam mana bank punya rule kan. Tapi lah kadang-kadang pada orang biasa lah, macam tadi ceritakan orang-orang biasa, orang kata marahan ini, rumah dah jumpa nak buat loan, tiba-tiba takkan bawa kita nak terkedik-kedik cari trustee pula kan. Mesti kita dah deal dengan pegawai bank tu kan. So mungkinlah cara yang paling cepat adalah mungkin kita bawa je polisi yang kita ada tu, polisi MLTT yang kita ada tu, dan kita tunjuk dekat bank, kita tak perlu MRTT, kita ada polisi begini. Itu yang Citek dah buat lah, dan campur dengan pergaduhan sedikit dia berjaya. So maknanya kita bolehlah sekadar menunjukkan polisi sahajalah. Sepatutnya boleh lah, tapi dia bergantung pada bank lah. Dia bergantung pada bank tu lah. Nak kena bergaduh sikit ke nak kena bergaduh banyak. Kadang-kadang bank dia minta kopi, kita punya polisi kopi. Tengok bank tu lah. Dia nak apa. By the way, hari tu Citek buat loan dengan Maybank ke? Maybank. Dahsyat juga. Ada nak verify sikit lah. Ya, sila Helmi Noh. Hari tu ada macam dengar, kalau kita ambil MLTT, lepas tu kita letak bank sebagai penama MLTT kita tu, duit hibah yang ke bank tu akan jadi macam bila dia dah habiskan bayar loan tu, balance dia tu perlu dibagi ikut faraid, betul ke? Syed, aku jawab boleh? Boleh, sila. Rasanya possible sebab dalam trustee pun macam tu. Dalam trustee, kalau buat dengan trustee, baki tu dikira faraid. Dia tak ni. Tapi tak tahulah kalau dekat trustee tu kita boleh letak lagi allocation lain. Kita boleh letak macam kita boleh letak arahan supaya dibayar hutang rumah, selebihnya digunakan untuk apa-apa. So kalau ada arahan tu, dia akan ikut arahan tu lah. Tapi kalau tak ada arahan tu, dia cuma kita letak arahan untuk bayar bank, bayar hutang rumah saja. So trustee akan bayar hutang rumah, so tak ada arahan seterusnya, baki tu memang akan jadi faraid, akan jadi pusaka lah, jadi pusaka. So possible yang Helmi Noh tanya tu sama lah konsep dia, sebab bank tu akan ambil konsep trustee. Cuma bila kita buatkan bank, kita tak boleh bagi arahan selanjutnya tu. Kita just memang confirm lah duit baki tu akan jadi pusaka. Tapi kalau buat dengan trustee, kita boleh bagi banyak arahan selain daripada arahan kata settlekan loan. Kita boleh kata settlekan loan, bagi kepada isteri, something like that pun boleh. Jadi tu kelebihan kalau guna trustee. Dia bukannya semata-mata kalau kita dah ambil trustee tu, kalau kata untuk rumah, kita kata tujuan untuk rumah. Bukan semata-mata untuk tujuan rumah, kita ambil MLTT tu untuk cover rumah dan juga adalah cover anak sekolah ke apa kita, tapi dalam arahan dia panggil amanah takaful tu untuk dia uruskanlah, dia jadi pemegang amanah. Jadi kalau yang bank tu betul lah, pasal bank tu betul lah sebab trustee-nya konsep pun macam tu. Yalah betul lah, sebab dia lebihan tu tak ada siapa yang layak. Hak tu tak dinamakan. Bukan hak si mati lah. Tu jadi hak dia bukan hak bank juga, sebab bank dah ambil bahagian dia. Dia tak ada dinamakan hak tu, jadi faraid lah. Logik lah macam tu. Okey, saya tengok ruang chat ni ada beberapa komen ataupun mungkin soalan ataupun komen. Perkongsian yang menarik, sebenarnya ramai tak tahu sini. Okey, saya baca yang Mazlina tulis panjang ni. Actually Maybank kata kalau ambil MRTT dengan mereka, loan akan rendah lah. Kalau tak ambil dengan Maybank, loan jadi mahal. Tapi certain
ejen bank memang terus kata wajib ambil MRTT dengan bank loan tu, atau loan tak accepted sebab dia tahu ramai tak faham lagi MRTT ni. Sebab ejen bank pun mereka ada target tu. Betul. Itu yang berlaku sebenarnya. So nampak macam-macam rule, tapi sebenarnya bila kita go back tu kitab dia orang tak ada pun. Tak ada pun sebenarnya kan. Okay. So kita belajar sesuatu lah hari ni. Kalau nak beli rumah kita boleh bawa kad, business card kita siap. Masa nak apply tu kita bagi siap, aku adalah ejen takaful. So dia orang tak berani tak berani nak tanya lebih-lebih pasal MRTT tu. Okey, kita ada masa lagi sikit ni. Ada nak tanya apa-apa soalan lagi tak? Saya nak tambah sikit. Ya. Mizan kan? Saya nak tambah sikit lah. Sila. Okey, dari segi macam kami property ni, MRTT ni sebenarnya tak perlu pun. MRTT tu bukan satu perkara yang wajib untuk apply. Tak apply pun tak apa. Mana boleh guna yang luar lah. Okay. Memang tak perlu pun ambil MRTT lah, tak wajib pun. Tapi Mizan, kalau Mizan mesti kata tak perlu, mesti confirm tak perlu sebab dia boleh offer MLTT, betul tak Mizan? No, tak. Ni yang kami belajar kan. Saya jok. Betul lah. Apa kami ada course dengan banker apa semua, memang banker tak, MRTT pun memang tak perlu pun. Bukan satu perkara wajib untuk apply. Kelebihan orang property ni sebenarnya. Kemudian ni ada satu bank, BSN biasanya. Saya baru ni ada kes juga BSN. Okay. Buyer saya tu loan lulus without MRTT lah. So maknanya MRTT dia boleh ambil luar, boleh ambil dengan saya ataupun siapa sajalah. Tetapi yang uruskan loan dia ni saya guna khidmat mortgage lah. Sebenarnya loan dia pun ada, orang tahu loan buyer saya ni pun ni ada masalah juga. Banyak yang sangkut lah, nak ikut tu dia tak lepas loan dia. So saya guna khidmat mortgage. So mortgage pun banyak bantulah, banyak dia dengan bank apa semua. And then si mortgage ni offer dia punya MLTT lah. Ni dia budak Hong Leong, mortgage ni budak Hong Leong, so dia bagi yang dia punya lah. So buyer saya tu memang dia tak marah, pada awal tak marah. So dia bincang, buyer saya ni dia kena bayar lebih kurang 2,000 kot yearly untuk MLTT tu lah. So saya kata tak apalah, bayarlah 2,000 pun, tapi untuk setahunnya. Lagipun dia ni pun dah banyak bantuan untuk proses loan ni, untuk lulus loan ni. So untuk submit loan dia saja pun ambil masa lebih kurang 3 bulan lah. So dengan bantuan mortgage ni, akhirnya loan dia pun lulus lah. So saya kata tak apa, dia offer, ambil dulu lah dia. Lagipun yang kena bayar setahunnya dia. Tapi untuk orang tak atas budi bercara, saya kata tak apalah, ambil yang dia dulu lah, nanti ambil yang aku pula. So macam tu lah. Dengan yang Holion tu setahunnya. Tapi yang tu dia kena bayar yearly lah. Dia kena bayar yearly 2,000. Itu sebenarnya. Kemudian macam dengan BSN dia tak kira DSR, dia saya ingat dia macam mana. Tapi BSN dia punya rate interest lah, interest 3.2. Kalau ambil sekali dengan dia punya MLTT lah. Tapi kalau tak ambil dengan BSN, dia punya interest tu akan increase 0.15%. Maknanya akan jadi 3.35% lah dia punya interest. Ada pertambahan 0.15%. So mau tak mau buyer dia choice lah, nak ambil atau tak ambil lah. Ni yang saya dapat tadi lah, dapat daripada banker. Dia kata tak ambil MRTT. Hilang. Hilang tadi mai beli, okey. BSN dengan BSN tadi saya sembang banker lah, dia kata kalau ambil sekali dengan MRTT dengan BSN interest 3.2 je. Tapi kalau tak ambil, interest loan dia tu jadi 3.35%. So itu je lah yang saya dapat info tadi deh.
Dia banyak nombor tu, jadi macam orang pun jadi macam terpaku sekejap. 0.150005 apa semua banyak tadi. Tapi maknanya conclusion abang tadi, Mizan dia hadir kelas yang di share oleh banker sendiri pun memang menyatakan bahawa MRTT itu tak wajib. Ya, tak wajib kan. Itu yang penting lah untuk kita faham, insyaAllah. Nak tanya Mizan sikit lah. Boleh. Sebab dalam bidang properti ni so dan juga dalam bidang takaful. So senang lah kalau close klien takaful tu untuk MLTT. Dah ada buat property. Klien property maksud saya, klien property. Dia tak juga sebab kadang-kadang buyer ni dia concern tentang interest tu lah. Contoh macam tadi kan. Kalau ambil dengan bank, dia punya interest 3.2 dah. Kalau tak ambil, interest jadi 0.5 pertambahan. So, dia nak tanggung 3.35% tu tinggi lah the whole year dia punya buat loan tu. Kalau loan dah 30 tahun, banyak mana dia rugi. Bank dia punya tarikan kat situ lah. Dia nak mengelakkan orang tak ambil MRTT tu, dia letak rate yang rendah. Jadi orang akan ambil. Ya. Dia punya ni lah. So yang boleh offer pun macam mortgage lah. Macam mortgage selalunya dia offer sekat setahun je. So buyer saya pun, klien saya dia cakap, jangan kena bayar setahun dah. Apalah setahun pun bayar. Lepas ni ambil dengan aku, bayar bulan-bulan pula. Tak teruk sangat. So orang kata nak balas jasa kawan tu, dia pun dah tolong macam-macam. Kita lah ambil je lah, bayar lah. So macam tu je lah. Okey. So jam pun dah menunjuk 11:03, tapi kita tadi nampak macam Ashraf nak share sesuatu lah kita. Okey, kita bagi Ashraf. Sepanjang kita bincang ni, saya nak share satu benda lah. Untuk MRTT ni kita kena faham ada dua, satu pihak swasta, satu kerajaan. Bagaimana tak dengan pelanggan kita yang bekerja. Contohnya kalau MRTT dalam LPPSA, dia wajib full coverage. Mesti penuh dan setiap tahun kita kena update dengan company yang kita ambil. Sebab tu orang kerajaan bila beli rumah apa pun jadi memang hutang akan selesai dibayar, kecuali kalau kita buat bank lah, bank akan bergantung macam yang kita bincang tadi, betul lah. Lepas tu share saya yang kedua, bila ada dua perbezaan kat sini, jadi kita kena faham ada dua benda MRTT tu akan berlaku. Yang seterusnya betul lah yang kata Mizan tadi, bank akan gunakan satu benda untuk dia ikat lah kan. Saya pula lupa pula nombor 3 tu, saya nak cakap apa. Tapi fokusnya tadi lah, kita ada dua beza, sama ada dengan kerajaan dan juga FPSA dan juga bank, pihak swasta. Jadi bagaimana cara kita sebagai perondi takaful kita nak jual pada orang kerajaan tentang rumah kan. Jadi dekat sinilah antara punca kuasa yang kita kena tahu sebahagian tentang LPPSA. Sebab saya dah ingat, ada juga orang tak layak ambil MRTT. Disebabkan oleh ada penyakit juga. Saya pun ada satu kes sebab saya tengah menunggu plan harapan plus keluar. Dia nak buat beli rumah MRTT tak boleh. Sama ada di pihak swasta tu lah memang tak lulus. Jadi dia terpaksa cari plan luar yang lain. Macam tu lah, ada dua cerita kat sini. Kerajaan FPSA dan ada yang memang tak layak pun nak ambil. Jadi harapan kita tu lah antara kita boleh jual satu hari nanti, kita kumpul dululah prospek list tu. Okay, terima kasih. Nak tanya sikit Ashraf. Info yang bagus. Nak tanya Ashraf, kalau yang tak layak tu, tapi loan bank still bagi loan, tak ada masalah lah kan? Betul. Sebab dia tak wajib kan? Bank tetap akan jual juga. Dia tak jual jugalah sebab walaupun risiko dekat dia kan. Sebab bank jual tu dia ada benda yang dia boleh ikat, iaitu rumah. Kalau apa-apa dia boleh tarik rumah. Okey, faham. Lagi satu, masa kita buat MRTT atau MRTA tu, MR lah biasanya, bank tak ambil pun kita punya berat dengan tinggi kan. Dia tak buat fact finding pun dekat kita. Tak ambil. Tapi yang macam kes Acap tu, maksudnya walaupun bank tak ambil fact finding kita, bank pun ada
ada connection lah dengan Liam. So kalau kita apply MRTT tu, kalau kena medical check up tu maksudnya ada masalah lah. So possible jugalah kita tak boleh ambil. Sebab saya rasa MRTT tu nak kata ambil BMI ke tak ambil BMI tu, saya rasa ikut nilai loan. Kalau nilai loan tinggi macam 700-800 juta ke, kemungkinan bank akan suruh pergi ambil medical check up walaupun sebenarnya kita sihat. So daripada medical check up tu nanti dia akan tahulah berapa BMI semua tahap kesihatan tu. Walaupun untuk MRTT juga. Betul-betul. Sebab So saya rasa base kepada nilai loan jugalah. Kalau setakat 200,000, 300,000 mungkin dia nampak risiko tu rendah lah. Contoh macam yang saya ambil coverage 5 tahun tu sikit lah kan. So dalam kes tu saya tak ingat yang saya diminta health history lah, medical history saya tak ingat lah. Tapi memang kalau nak ikutkan kaedah underwriting dia tetap ada sebenarnya. Kan dia tetap melakukan underwriting. So mungkin satu macam yang tadi Yazid cakap tu, bila coverage tak tinggi, risiko tak tinggi, mungkin dia tak kira. Ataupun ada kemungkinan yalah kita mana tahu dia orang pun agent juga tak declare lah kot. Gitu. Tapi saya pernah didatangi oleh prospek yang dibagi tahu kata, aku tak boleh ambil MRTT. Aku nak buat loan bank, aku tak boleh ambil sebab aku ada hypertension. Dia orang tak terima. Maksudnya ada jugalah yang menilaikan kita punya medical tu di MRTT sekalipun. Macam tadi yang Cikgu Asyad cakap kan. So ada jugalah macam tu. So dalam kes tadi tu baguslah kita tunggu plan yang tak ada underwriting. Hybrid Harapan Plus dan satu lagi yang akan keluar bulan depan. Saya tak tahu nama dia lah, nama tak diberitahu lagi tapi dia guaranteed enforce offer. Guaranteed issuance offer. GIO. Live Facebook. Apa dia? Live Facebook jangan leak. Ini yang kita nak dengar. Okay. Live Facebook. Takut leaking. Tak sia-sia masuk join malam ni. Banyak baik kau sebut ni. Just nak share example lah. Rakan kita yang apply MRTT memang ada disuruh buat medical check up. Ustaz KL, dia pernah refinance rumah dia ambil MRTT dan disuruh buat medical check up. Kalau tak, sebenarnya pengalaman saya sendiri kena buat medical check up. Ya, betul. Saya sendiri pengalaman saya. Aziz beli rumah apa 2 juta ke? Kata. Tak sampai pun. Tak sampai. Yalah 1.8 juta. Okey. Tak ada. Kalau macam kalau macam saya kan, saya berpandangan kita back to takaful punya prosedur. Betul tak? Logiknya memang kena underwriting lah. Atau kecuali ada certain plan. Itu baru betul lah. Betul lah. Okey, so memang perbincangan pasal MRTT ni dia macam-macam boleh trigger untuk kita bertanya. In fact kalau kata rasanya kalau kita buka satu sesi tak ada share apa-apa, buka soal jawab je pun saya rasa sejam setengah pun tak habis. Sebab dia banyak perbincangan kan ni berkaitan kan. Jadi itulah jam pun dah tunjuk 11.10, kita dah terlajak sikit kena ikutkan 10 minit. Tapi apapun saya rasa manfaat yang kita dapat pada malam ni manfaat yang tidak disisihkan lah. Jadi terima kasih banyak kepada puan speaker yang berkorban masa. Yang baby tu saya pun tak tahu macam mana dia diuruskan. So alhamdulillah hari ni nampak macam diuruskan dengan lancar, dengan smooth sekali lah. Nampak macam dikawal terkawal semua kan. Jadi dengan itu saya rasa saya nak sudahi majlis ni dengan kita sudahi majlis ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika.